Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, nilainya menyamai dengan 1000 bulan. Itulah dia malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar setia pada malam ini? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam episod 3 Bicara Hikmah Ramadan, dan Alhamdulillah malam ini menampilkan 3 orang panel yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa kerja mereka di lapangan industri seni tanah air. Yang pertama pastinya sebelah kiri saya, Abang Faiz atau Brother Faiz dari Kepulauan Brothers. Seterusnya kita ada Brother Yasin dan juga Ustaz Aidil. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah malam ini tajuknya bagi saya satu tajuk yang sangat istimewa, yang mana Allah berikan banyak kelebihan pada 10 malam yang terakhir bagi umat Islam yang berpuasa di seluruh dunia. Dan insya-Allah malam ini kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana tentang amalan 10 malam terakhir. Baik, insya-Allah kita nak mulakan dengan panel kita yang pertama lah, insya-Allah. Maknanya tetamu jemputan lah ataupun pengenalan lah pertama macam ni Okey, kalau ikut saya kanan memang Ustaz Aidil lah. Kita mulakan dulu Ustaz. Kita dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan di awal ini tentang tajuk kita yang pertama lah. Maksudnya amalan 10 malam terakhir. Sebelum kita nak orang kata pengalaman daripada tetamu jemputan kita, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana tentang amalan yang mungkin boleh kita memberi kefahaman kepada sahabat di luar tentang yang kita boleh lakukan sepanjang 10 malam terakhir ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Afad. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi seperti mana yang kita tahu, perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan apakah amalan 10 malam terakhir, amalan yang patut kita lakukan. Tapi sebelum kita pergi kepada 10 malam yang terakhir ini, kita kena melihat sedikit. Kalau kita tengok masyarakat kita pada 10 malam yang terakhir ini, kebanyakan masyarakat kita masih lagi belum berlumba-lumba untuk pergi ke masjid untuk membuat amalan-amalan, kerana mereka lebih suka pada 10 malam yang terakhir ini masih lagi mengadakan aktiviti sambutan Aidilfitri. Kerana kita tahu bahawa 10 malam terakhir ini merupakan ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada setiap makhluk yang meminta keampunan kepada Allah akan diampunkan oleh Allah. Jadi tapi alangkah malangnya kalau kita tengok kebanyakannya masyarakat kita 10 malam yang terakhir ni, lebih-lebih lagi anak-anak muda yang masih belum ada kesedaran untuk meramaikan amalan-amalan pada 10 malam yang terakhir kerana disibukkan dengan sambutan perayaan Aidilfitri. Jadi itu yang perlu kita memberi pesanan, peringatan untuk diri kita juga. Kita pun bukannya sempurna sangat. Betul Ustaz. Nak kata kalau kita pun kita pun malam ni kat sini. Kita pun malam ni pun kat sini, alhamdulillah. Tapi kita kira tazkirah lah. Kita baca bertazkirah jugalah kepada orang lain. Betul. Supaya kita sama-sama dapat berkongsi. Jadi apakah amalan yang kita boleh amalkan pada 10 malam yang terakhir? Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan i'tikaf. I'tikaf di 10 malam yang terakhir. Maksudnya pada 10 malam yang terakhir ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli isterinya pada 10, kerana menghebatkan amalan 10 malam yang terakhir, menggandakan amalannya. 10 malam ini ditumpukan untuk amalan pada bulan Ramadan 10 malam yang terakhir, iaitu melakukan iktikaf. Maknanya Nabi pergi ke masjid duduk beriktikaf. Jadi yang seterusnya, apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi ialah membaca Al-Quran. Kita ni membaca Quran. Kita tahu Al-Quran ini merupakan satu benda yang sangat rapat dengan Ramadan. Kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Diturunkannya padanya Quran, dan kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu digandakan 700 kali ganda amalannya. Ini dilebih-lebihkan pada bulan Ramadan ini. Dan bukan sahaja kita cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran, tetapi juga kita hendaklah
memahami isi Al-Quran. Jadi kalau kita hanya tumpu kepada khatam Al-Quran, jadi dia tidak memberi makna yang besar kalau kita masih tak memahami tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi lebih baiknya di samping kita membaca Al-Quran, kita juga perlu kepada memahami tadabbur ayat Al-Quran, hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, yang kedua ialah amalan Rasulullah SAW ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi, kalau kita tahu Al-Quran ini amatlah dekat dengan Ramadan. Betul. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Jadi diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Jadi, apabila kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan ganjarannya akan dikira sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda ni bukanlah yang dikatakan satu perkataan kalimat, tetapi satu huruf. Satu huruf. Alif, lam, mim, satu huruf tu 700. Lam tu mim. Bukannya satu kalimah. Jadi Al-Quran itu perlulah kita baca, tetapi bukanlah kita fokus kepada mengkhatamkan Al-Quran sahaja dengan kita bertadarus bersama-sama dengan rakan, bersama dengan anak dan isteri, tetapi juga kita tadabbur ayat. Kita bercerita dengan, di samping kita membaca Quran, kita bercerita makna daripada Al-Quran, kerana kita tahu masyarakat kita lemah dalam bahasa Arab, yang mana mereka kadang-kadang membaca tetapi mereka tidak mampu untuk memahami ayat Quran dengan baik. Jadi kita perlu tadabbur, perlu mengetahui apakah kalam-kalam yang disebut di dalam bahasa Arab itu yang kita faham di dalam bahasa Melayu. Yang itu diperlukan bagi kita memahami dengan lebih baik tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Dua poin yang sangat menarik lah. Maksudnya tentang berkait dengan Al-Quran ni, maksudnya tadabbur. Benda ni bagi saya dalam keadaan sekarang ni, kita lihat waktu zaman awal PKP berlaku di Malaysia, kebanyakan sahabat-sahabat kita ni, maksudnya rakyat Malaysia, kebanyakan pun dah ke arah tu. Cuma kita lihat istiqamahnya tu masih tidak ada Ustaz. Maksudnya waktu PKP tu mungkin kita rasa kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak tak kena, rezeki terpotong, itu ini. Jadi dia punya masa tu akan pergi banyak kepada Al-Quran. Tapi bila datang rezeki balik, Al-Quran tu rasa dipinggirkan. Kan? Jadi mungkin kita nak tanya dengan Brother Yassin lah Ustaz, sebelum saya nak sambung dengan poin seterusnya. Mungkin Abang Yassin mungkin boleh kongsikan lah. Sebab poin istiqamah ni kadang-kadang saya sendiri pun berlaku lah. Kita ni kadang-kadang bila diuji kita rasa lah kita ni banyak dosa aku ni kot, Tuhan uji ni kan. Tapi bila datang rezeki, lupa pula tentang yang kita dah buat tu. Maksudnya amalan mungkin sebelum ni ada ruang masa, kita solat dengan keluarga, baca Quran dengan keluarga. Jadi dia dah jadi macam bermusim. Tiba Ramadan datang balik musim tu. Tapi kalau Ramadan tak ada job, macam ni bang? Jadi ini kadang-kadang persoalan yang mungkin timbul. Dengan erti kata lain, baik. Kalau Ramadan yang lebih baik ialah Ramadan tak ada job. Sebab nanti dia dekatkan lebih diri pada Allah lah, insya-Allah. Mungkin boleh kongsikan sikit insya-Allah. Saya tertarik dengan fakta itulah, ialah bila kita tengah susah ni, kita doa ni lebih sikit lah. Betul. Especially bila tengah resah, betul, tak pasti tentang esok, ada masalah dan sebagainya. Memang kita automatik lah, saya sepanjang hidup saya tengok manusia memang macam tu. Betul. Tapi bila senang sikit, betul lah tu, job masyuk banyak kan. Dia dah mula belagak sikit lah kan. So itulah dia, manusia ni dia bila senang dia lupa. Dia bukan Islam ke, dia tak Islam. Memang manusia tu sifatnya begitu, universal. Sebab dia manusia ni dia kena ada sebab dan dia kena ada sandaran. Okey. Dia kena ada sandaran. Manusia bukan kata Islam je. Betul. So bila dia ada masalah, dia akan cari sandaran dia apa. Apa dia nak kambing hitamkan ke, nak jadikan alasan dia ke apa. Tetapi bila dah tak ada alasan dan sebagainya, dia akan kembali kepada Rabb lah. Itu Tuhan. Kalau orang tak ada Tuhan pun, dia akan cakap juga kepada benda yang dia, yalah, satu benda yang Tuhan yang dipercaya, ataupun satu benda yang tu saya cakap sandarannya apa. Jadi sebenarnya bukan masalah kata kita orang Islam je bila susah tu berdoa, bila tak susah tak berdoa. Betul. Cuma macam tadilah, kita nampaklah sedikit sebab kita jadikan benda tu amalan. Betul. Kan, lepas mayang kalau tak ada job, dia panjang sikit. Dia biar angkat lebih sikit. Sebab lepas tu tak ada apa-apa. Tapi cuba tengah ada job kan, Assalamualaikum, habis je. Macam tu je. Itulah dia. Cuma macam mana kita nak istiqamah. Mungkin Yassin ada dia punya. Mungkin ada rahsia bang. Istiqamah. Katalah bagi saya benda ni semua kesedaran kan. Benda ni hidayah. Maknanya sama ada kita melihat realiti, ialah
dari segi bila susah kita tengok realiti lain, bila senang kita tengok realiti lain, berubah-ubah kan. So kalau kita ada kefahaman, ada kesedaran, bab kata tu ada hidayah lah kan. Dapat melihat di sebalik kesusahan pun ada nikmatnya, di sebalik kesenangan pun ada nikmatnya, dan hidup ini semua Saya setuju. Adalah ujian, dan kita sentiasa mengharapkan dan berdoa untuk yang terbaik. Baik. Satu kupasan yang masya-Allah sangat baik daripada Abang Yasin dan juga Abang Faiz. Jadi saya ada satu soalan seterusnya bang. Okey, kalau tadi kita dah cerita tentang tadilah istiqamah. Kali ni pula kita nak berbalik kepada tajuk kita malam ni, 10 malam terakhir. Amalan 10 malam terakhir, kalau orang Malaysia ni saya tengok 10 malam terakhir amalannya adalah di mall lah. Amalannya di mall, di rumah. Orang kata dia nak ke masjid tu dia kadang-kadang berat. Keutamaan je mungkin masyarakat kita ini rasanya nak menyambut raya tu lebih orang kata lebih dahsyat tak sabarlah Ustaz kan. Dia kata macam kena ada kuih ni, rumah kena gantung langsir ni, tingkap kena lap, everything semua nak kena cantik. Bagi saya okey, tak ada masalah. Cuma dari sudut kesedaran kita tentang amalan di 10 malam terakhir, mungkin Abang Faiz boleh lihat trend masyarakat lah. Bagi saya bukan hari ni, benda ni dah berlaku saban tahun saya ingat. Memang 10 malam terakhir di Malaysia kebanyakannya akan lebihnya banyak di sana. Macam kita ni terlibat dengan ahli jawatankuasa masjid. Saya ahli jawatankuasa masjid. Allahu Akbar. 10 malam terakhir adalah satu cabaran buat ahli jawatankuasa masjid untuk mengajak. Kadang-kadang kita merasakan hilang orang dah pergi masjid 10 malam terakhir ni. Jadi mungkin Abang Faiz, masjid mana tadi? saya kita rahsiakan insya-Allah. Dia mungkin Abang Faiz boleh kongsilah insya-Allah tentang tadi tu. Ini rasanya soalan-soalan yang tipikal lah bila 10 malam terakhir hilang. Tapi saya ambil satu perkataan yang diulang-ulang tadi, kesedaran. Kita sebut kesedaran. Sebenarnya kalau kita tengok mungkin 10 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, mungkin dia punya environment dia macam tu. Sebab tak sedar. Betul. Jadi yang sedarnya apa masa tu? Sedarnya raya tu satu benda kerakyatan yang besar. Yang besar. Orang nak atas rumah. So, takkan nak pakai langsir tahun lepas. Betul. Pakai baju raya tahun lepas orang kata, Ustaz, bukan raya tahun lepas ni kan. Itu pun soalan-soalan yang sukar nak dijawab. Kan? Jadi Macam pernah tengok baju dengan tahun lepas. Sebab tahun lepas dah banyak kena puji. Bila ulang balik tahun ni, orang nak puji cakap, tahun lepas Ustaz kan. Jadi terpaksa tahun ni nak fikir design baru, baju baru dan sebagainya. Tapi lama kelamaan yang saya tengok sekarang secara peribadi, yang saya lihat sekarang, orang dah mula sedar. Faham. Dia ada program-program macam ni. Kita banyak program bual bicara. Betul. Internet banyak dengan orang kata ustaz-ustaz yang cuba berkongsi. Selebriti pun kadang-kadang tunjuk, okey, Qiyamul Lail done. Kan contoh. Jadi kadang-kadang benda pun ikutan juga. Betul. Kan? Yasin pergi 10 malam tadi, takkan kita tak buat. Jadi orang kata dia punya fans pun nak pergi juga, nak ikut. Tantang kadang pergi pula masjid yang sama. Dia nampak tak? Sebenarnya bila kita dah sedar bahawasanya orang-orang yang di sekeliling kita ni dah mula mengurat langkah ke masjid, tukar kepada amalan-amalan yang lebih baik. Sebenarnya siapa yang masih lagi di mall, dia sebenarnya ketinggalan. Betul. Pada saya lah. Kan? Jadi saya tengok environment 3-4 tahun lepas ni sedikit bertukar di kawasan saya. Baik. Sebab contoh ni sekarang ni PKP, dulu kita tengok, saya punya tempat lah, sembahyang Zuhur 30 orang sekarang. Sembahyang Asar 30 orang. Sembahyang Maghrib 40 orang. Isyak 45 orang. Subuh 70 orang. Percaya tak? Allah Akbar. Sampai kan kita pening, macam mana subuh nak kena buang orang ni? Sebab boleh masuk sekarang 50 orang. 50. Jadi macam mana? Jadi nampak tak dia punya environment sekarang? Orang kata ramai orang lain tu, saya nak tanya masjid mana yang 10 malam terakhir lagi ni? Sebab kita tengok masjid dia kena RSVP lah. Tak, sekarang ni bila kita tengok balik, bila malam terakhir tu dulu lah, saya ingat sebelum PKP, memang bila kita buat program malam Qiyamul Lail yang ada 10 malam terakhir, yang kita bagi sahur, yang kita jemput pula imam-imam bacaan sedap untuk Qiyamul Lail, penuh bukanlah penuh maksudnya penuh melimpah, tapi maksudnya sambutan tu ramai lah, yang baik. Sampaikan saya dengar ada orang sekarang ni sampaikan dia ambil cuti untuk penuhkan berada di masjid surau. Jadi maksudnya kat sini bang, dia dah lebih kepada konsep dakwah kreatif lah. Betul. Maksudnya pihak masjid ni harus terbuka untuk macam mana nak menarik mereka untuk rasa seronok nak hadir ke masjid. Kesedaran. Timbulkan kesedaran. Jadi bukanlah saya cakap orang tak ke mall, masih lagi ke mall, sebab kita dalam perayaan, apakah perayaan terbesar dekat Malaysia ni? Orang kata raya fitri lah. Jadi kat situlah orang menjual, orang apa. Pihak masjid, pihak orang ramai memainkan peranan untuk menarik. Contohnya kita adakan
bersahur ketika selepas kemulan adakan majlis sahur kan. Kalau kata lepas qiyamul lail tak ada majlis sahur, balik dia rasa macam hampa pula. Jadi itu cara tarikan masyarakat untuk kita dekatkan mereka, untuk kita penuhkan imarahkan masjid pada 10 malam. Jadi saya cadangkan kalau tak nak bagi tuan rumah masjid tu, saya cadangkan masjid yang hilang tuan, buat macam ni. Ya, tunjuk sini. Program sahur makan kambing. Pernah buat? Oh, bang. Program sahur makan kambing, qiyamul lail disediakan. Bukan program qiyamul lail makan disediakan. Program sahur makan kambing, qiyamul lail disediakan. Datang je. Psikologi ni. Umpan tahap tinggi. Tahap tinggi. Allahu Jadi akbar. kena buat macam tu. Mungkin lah orang tak pernah rasa. Saya tak salah kalau kita buat cara begitu, kerana kita rasa itu satu, kita kata memberi motivasi kepada orang. Walaupun kita rasa macam dia datang tu sebab nak makan. Tak apa. Tak apa kan? Tapi akhirnya ikhlas tu akan datang. Betul. Dengan dia datang, dia dapat juga pahala dia walaupun ada niat di sebaliknya. Tetapi sekurang-kurangnya dia dapat juga pada malam itu dia ibadah daripada dia pergi ke tempat-tempat yang tengok TV di rumah, habiskan masa kacau dodol dan sebagainya, kan. Jadi tapi itulah yang malam-malam yang selalu yang dilakukan. Kita tengok kadang-kadang pukul 3-4 pagi orang sanggup menyapu sawang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kita rasa mungkin malam ni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mungkin dah ada pada, tapi orang masih tak nampak lagi yang dikatakan kelebihan malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan tu tak nampak lagi. Kerana masih nampak lagi kuih raya, masih nampak lagi baju raya, nampak lagi kusyen baru dan sebagainya. Jadi yang itu yang kadang-kadang peranan masyarakat. Masyarakat di samping pihak masjid, di samping keluarga yang memberikan motivasi untuk sama-sama kita mengimarahkan 10 malam yang terakhir. Allahu akbar. Satu kulung yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Aidil, tamu jemputan kita, Brother Yasin dan juga Brother Faiz, atas perkongsian yang cukup menarik dalam program kita Bicara Hikmah Ramadan pada malam ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa, selamat beramal di 10 malam terakhir. Terima kasih banyak atas masa yang diberikan. Kita bertemu di episod seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Detik waktu dan suratan, siapa tahu ketentuan, ku mencari cahayanya dalam bayang kegelapan. Nur kasih, ya nur kasih. Nasib hidup dan pilihan lain untuk setiap insan melayarkan perjalanan dalam bahaya kesamaran. Nur kasih, ya nur kasih. Aku kembali kerana masih mencari yang hakiki, sinar pasti, janji suci yang abadi. Nur kasih, ya nur kasih. Nur kasih, nur kasih. La 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 la, aywa aywa, ah, ah, ah.
Kisah yang luka, mimpi gembira, Raja Najasyi yang pemurah, Lela yang setia, cintanya fana, sang hujan mengundang nestapa. Oh, 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 jangan ya Laila, jangan terpedaya. Apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana, fana ya Laila. Cinta yang fana tiada mengubah jiwamu yang lara. Duka lara dalam gembira, hidup di alam mimpimu Laila. Lela yang berduka akhirnya terlupa, hanyut dalam hayalan mimpi indah. Oh, 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 jangan ya Laila, jangan terpedaya. Apa yang kau lihat semuanya dusta, dusta yang fana, fana ya Laila. Cinta yang fana tiada mengubah jiwamu yang lara. Mimpimu Laila, kisah yang luka, oh, oh Laila. Mimpimu Laila, cinta yang fana, dusta ya Laila. Oh, 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 mimpimu Laila. Bulan pesta pahala Ramadan, Ramadan, bergema syair